Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Bersama dengan kami berdua, Hani Hamid dan juga Munawar Azmi pada pagi istimewa Selamat Pagi Malaysia at Ketireh. Dan bersama dengan saya pada waktu ini tentunya Munawar Azmi. Munawar di manakah? Mana pula pagi ni? Kat Kilai ke mana dah? Hani. Tu dia. Pergi mana Munawar? Allah, takkanlah Ambo nak tinggalkan Hani sore-sore dekat sini. Dah berapa hari kat sini duduk kecek Kelantan dah. Kecek Kelantan sikit-sikit lah. Ini kita cukup teruja Hani. Ya. Sebab kawasan ni memang pemandangannya cukup comel lah orang Kelantan cakap. Comel dan juga belaka. luas Hani, sampai tersesat saya dibuatnya. Luas tak luas hari ini merupakan kediaman Menteri Komunikasi dan Multimedia kita. Memang kawasan yang cukup luas dengan hijauannya, dengan tersergam indahnya bagus ini. Ini merupakan milik kita punya menteri iaitu Tan Sri Datuk Seri Panglima Tan Perdana Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan rumah ini dibina pada tahun 1981 dan seberang sana tempat membesarnya Menteri Komunikasi kita. Kalau selalunya kita bersiaran di studio Angkasa Puri, tapi kali ini at Ketireh Kelantan ini kita bersiaran di Seripuri. Dinamakan sebagai Seripuri. Sesuailah dengan namanya sebab suasananya memang cukup indah di Ketireh Kelantan ni. Seripuri yang indah tertutup peri. Dan pagi ini kita nak buka panggung Selamat Pagi Malaysia at Ketireh dengan persembahan seni rakyat, palon gendang dan silat hebat.
Itu dia. Bertenaga dan bersemangat pembukaan Citra Desa Ketereh Kelantan pagi ini. Betul, hari ini kita bercakap pasal paluan gendang dan silat saja. Tetapi kita juga ada wabulan, kita ada seni batik dan macam-macam lagi. Banyak lagi sebenarnya. Jadi anda kena tonton Selamat Pagi Malaysia ataupun Citra Desa Ketereh Kelantan sehingga jam 10 pagi nanti. Banyak sebenarnya perkongsian kita. Antaranya kita nak kongsi kepada anda apa antara tempat-tempat viral lokasi percutian di sini. Jadi kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan seni silat cantik ini. Kita perkenalkan, kita jemput tetamu kita ni. Ya, dipersilakan kita nak bawakan Cik Aziz Sulaiman, Pengerusi Biro Kebudayaan Parlimen Ketereh atau lebih mesra dipanggil dengan Abang Aziz kita. Assalamualaikum sahabat Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pertama sekali Abang, boleh kita kongsikan sedikit berkaitan dengan kumpulan silat cantik yang kita tontonkan sebentar tadi. Itu sebenarnya asalnya tu dari mana tu? Silat cantik ataupun silat seni tari yang diasahkan daripada orang-orang terdahulu lagi, perguruan-perguruan daripada Kelantan yang diasaskan sehingga hari ini ke generasi-generasi hari ini yang baru tadi kita perlihatkan. Itulah seni silat tari. Seni silat cantik yang dipersembahkan tadi. Jadi bagaimana dengan penglibatan generasi muda untuk menjadi pelapis bagi seni silat cantik ni? Di Kelantan ni generasi ke generasi muda juga tak kira lah peringkat usia. Daripada usia saya anggapnya dah 8 tahun sehingga pergi ke atas tak kira lah lelaki ke perempuan ke mengikut perguruan-perguruan yang ada di Kelantan. Yang paling penting kita suka dengar bila ada generasi muda yang mewarisinya. Dari segi aktiviti memang selalu buat latihan ke tiap-tiap minggu ke seminggu sekali ke bagaimana? Dia setiap gelanggang yang ada di kawasan Parlimen Ketereh ni, saya anggarkan lebih kurang 24 gelanggang. 24 perguruan yang mana yang kita kena pasti di kawasan Parlimen Ketereh ni, dia setiap gelanggang tu ada perguruan persilatan. Tapi kita difahamkan juga yang berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkap ahli Parlimen Ketereh juga sangat meminati ataupun sangat memberi sokongan kepada aktiviti kesenian dan kebudayaan di sini. Betul? Saya bagi pihak Pengerusi Kebudayaan Parlimen Ketereh mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Parlimen Haji Anwar Haji Musa selaku ahli Parlimen, juga Datuk Alwi selaku ADO yang selama ini terus membantu gelanggang-gelanggang di dalam Parlimen Ketereh. Ya, alhamdulillah masyarakat Musa sangat prihatin dengan pembangunan seni itu sendiri dan peribahasa seni itu peruntukan untuk industri kreatif dan budaya dalam bajet 2022 terus disentuh yang membuktikan bahawasanya artis-artisan dan juga pekerja takbir kekal menjadi salah satu daripada faktor dalam pelan pemulihan negara PPN. Okey, jadi kita dah kongsi lebih banyak lagi dan selain pada seni silat cantik, kita akan kongsi lebih banyak lagi yang cantik kesenian di Ketereh khususnya. Untuk seterusnya ni, kita nak kongsikan bikisan berkenaan Masjid Kampung Laut yang diiktiraf sebagai masjid yang tertua bukan sahaja di Malaysia, malah juga di Asia Tenggara dan insya-Allah nanti akan mendapat pengiktirafan daripada PBB di bawah
bawah UNESCO. Jadi nak tahu apa yang menarik dengan Masjid Kampung Laut ini? Ini sama-sama kita saksikan. Masjid Kampung Laut, masjid bersejarah yang mempunyai struktur binaan yang unik. Masjid yang terletak di Nilampuri, Kelantan ini telah dibina kira-kira 300 tahun dahulu. Masjid ini asalnya dibina di Kampung Laut Tumpat berhampiran dengan tebing Sungai Kelantan. Sebenarnya dibina tidak langsung kerana dia dibinakan oleh pelayar yang menyebarkan agama Islam daripada Champa yang menuju ke Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalam perjalanannya dipukul ombak, kapal tu hampir karam. Pelayar-pelayar di dalamnya berdoalah kalau selamat mereka akan membina satu masjid di tempat yang dia akan mendarat. Bersinggahlah di Kampung Laut, membinalah satu masjid dan lepas tu orang berlayarlah balik ke Jawa Timur. Masjid ini telah terselamat daripada 2 banjir besar yang melanda yang akhirnya membawa kepada pemindahan Masjid Kampung Laut iaitu dalam kawasan Kampus Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan di Nilampuri, Kota Baru, Kelantan. Masjid itu adalah macam pemangkin agama Islam disebarkan di Kelantan dan Kelantan dia menjadi satu pusat penyebaran agama Islam. Setelah 50 tahun ditempatkan di Nilampuri, Masjid Kampung Laut akan dibawa pulang ke Kampung Laut dan diangkat menjadi tapak warisan UNESCO. Pembinaan dimulakanlah untuk preserve, maknanya kerja-kerja baiki. Kayu-kayu yang lama tu mesti diberi perhatian untuk supaya dia tidaklah runtuh kembalilah. Dalam 50 tahun tu bolehlah, atau 60 tahun tu bolehlah dikekalkan. Reka bentuk masjid ini menyamai Masjid Demak di Tanah Jawa, Masjid Wadi Hussein di Thailand dan Masjid Kono di Champa. Teknik binaan tebuk pasak tanpa menggunakan sebarang paku menjadikan ianya amat unik. Kalau kita tengok dari segi arkitektur dia ni tipikal waktu zaman tu lah ya. Kita boleh jumpa masjid macam ni dekat Indonesia juga kan. Dia lebih kepada vernacular lah. Memang lokal lah masjid macam Masjid Nusantara. Masjid ni asalnya kononnya tinggi. Dia punya lantai dia tinggi. Sampaikan gajah pun boleh lalu. Dulu raja-raja dia naik gajah semua kan. Makna kata lantai dia kalau nak lepas gajah bawah tuanku semayang dekat atas lantai tu, gajah parking kat bawah. Tuanku datang dia tak payah turun ke tanah dah. Dia terus dari gajah tu terus ke lantai masjid kan, dekat pelantar dan terus ke masjid. Bila tiap-tiap kali kan air banjir kan, pasir akan masuk sehinggalah tanah tu jadi dekat sama dengan lantai tu. Itu yang nampak dia rendah. Jadi bila kita bandingkan cerita lama tu, betul ke architecturally sampai 12 kaki tinggi masjid tu, lantai tu kan, puas juga nak memanjat kan. Tapi macam itulah cerita dia. Arkitektur dia memang cantik lah. Masjid Kampung Laut terkenal dalam melahirkan ramai ulama yang berjaya menyebarkan syiar Islam di sekitar Nusantara. Gembiralah sebab sebagai masjid tertua ni, yang dikatakan sebagai masjid tertua ni, dapat diselamatkan dan diguna pakai lagi lah sehingga sekarang. Ni dia balik semula daripada Kampung Laut pergi ke Nilampuri 50 tahun, balik semula ke Kampung Laut. Iyalah, macam dia balik semula ke tempat asal dia lah. Usaha pemulihan sedang giat dijalankan untuk memastikan Masjid Kampung Laut yang merupakan masjid tertua di Asia Tenggara ini tetap menjadi antara masjid yang terus menyebarkan syiar Islam apabila kembali ke Kampung Laut.
Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia at Ketereh Kelantan secara langsung pada 30 dan 31 Oktober ini bermula 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, TV1 dan RTM Klik. Selamat Pagi Malaysia at Ketereh Kelantan. Ketereh hebat, 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 hebat. Mula 10 minit. Ewa boleh teraju tiga. Okey penonton, hari ini kita nak bercakap berkenaan kesenian dan juga kebudayaan yang terdapat di negeri Kelantan. Sudah pasti antara yang cukup sinonim adalah kesenian rakyat iaitu Wau Bulan ataupun di sini dipanggil Wau Bule. Okey, untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan Wau Bulan ini, dua orang tetamu yang merupakan pembuat wau bersama saya iaitu Pak Angah dan Cik T. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin boleh kongsikan Pak Angah, dah berapa lama menjadi seorang pembuat wau di negeri Kelantan ini? Bermula daripada kecil, lepas tu yang seriusnya selepas saya aksiden lah. Daripada 2002 tak boleh nak buat kerja apa, jadi saya fokus pada buat wau. Oh, bagaimana dari segi permintaan untuk Wau Bulan ni? Setakat hari ni alhamdulillah saya mendapat permintaan daripada luar negara. Wow. Macam Pak Angah cakap tadi, dari luar negara, paling jauh negara mana yang menempah untuk Wau Bulan? Setakat ni Scotland, Jepun. Banyak lagi lah negara-negara ni. Alhamdulillah, permintaannya bukan saja dari dalam negara, malah juga sampai ke luar negara. Okey, selalunya kita lihat dekat sini, apa antara motif yang paling popular untuk Wau Bulan ni? Motif yang paling saya minat lah, minat kangkung. Kangkung. Banyak-banyak motif bagi Wau Bulan ni, coraknya apa semua. Apa yang paling motif yang paling susah bagi? Susah tu dari segi kalau kita lukis tu kecil lagi susah. Lagi kecil daun tu lagi susah. Lepas tu pula kita nak masuk dia punya warna ni, susah kita nak letak mata pisau ni. Okey, macam yang kita boleh saksikan dekat belakang kita ni, banyak sebenarnya Wau Bulan di belakang ni, semua cantik-cantik. Macam Pak Angah, kita ambil satulah contoh dekat belakang tu. Kalau nak menyiapkan satu Wau Bulan ni ambil masa berapa lama? Paling kurang pun 2 minggu, 3 minggu satu baru siap. Terpulang atas warna dia lah. Kalau corak tu warna tu 2 lapis, cepat sikit. Kalau kena 3 lapis, 4 lapis tu memang lambat lah. Okey, saya difahamkan Pak Angah juga sering kali menyertai pertandingan-pertandingan Wau Bulan di peringkat kebangsaan. Okey, mungkin boleh kongsikan kepada penonton pengalaman Pak Angah sendiri terlibat dalam pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan ni, dan juga apa kriteria-kriteria penting untuk menilai sesuatu Wau Bulan tu. Saya bermula daripada peringkat kebangsaan pada tahun 2007 sampai 2019 lah. Sebab 2 tahun ni kita tak ada event sebab PKP. Kriteria untuk menilai Wau Bulan tu untuk menang sesuatu pertandingan tu bagaimana? Dari segi kehalusan dia lah. Kehalusan daripada corak warna. Lepas tu bentuk body dia, bentuk badan dia. Okey, sambil-sambil kita borak Pak Angah ni, kita nak borak juga dengan Cik T di hujung sana. Cik T, okey, boleh kongsikan penonton dah lihat tadi keindahan Wau Bulan ni. Jadi boleh kita tunjukkan kepada penonton sekarang ini. Ini prosesnya dinamakan apa, Cik T? Ini kita panggil teknik tebuk dan tampal. Lepas kita tebuk ni, step pertama ni. Nanti kita akan buka. Lepas tu kita akan masukkan ni warna gold ni kan. Ni ikut kita, kalau biasa gold ataupun silver lah. Lepas masuk silver kita akan tebuk balik. Tebuk balik, lepas tu kita akan masukkan warna ikut olahan kita lah. Sebab tu kita panggil teknik tebuk dan tampal. Tebuk dan tampal. Okey, itu separuh daripada yang saya dah siapkan. Yang ni yang asalnya lah sebelum kita tampal. Okey, Cik T sendiri dah berapa lama membantu suami untuk membuat wau ni?
bermula 2007 jugalah. Saya bantu lepas diaktif balik dalam untuk menyertai pertandingan-pertandingan. Jadi saya selaku kira tulang belakang lah, membantulah suami untuk buat kerja-kerja menyiapkan WOW. Cik T sendiri belajar untuk membuat WOW ni daripada suami? Saya belajar dari suami. Susah tak pada awalnya nak belajar WOW bulan ni? Agak susah sebab sebelum ni saya tak pernah buat. Jadi saya belajar dari dia. Memang dia dah ajar dari A sampai Z lah. Daripada tebuk, tampal, masuk warna semua dan siapkan masuk rangka. Macam ni. Lepas okey, ini rangkanya lah. Yang ni dari segi saiz yang kecil lah. Ni saiz kecil lah, saiz ni lah. Okey. Kalau saiz kecil macam ni, selalunya berapa lama nak siapkan? Biasa 3-4 hari. 3-4 hari lah. 3-4 hari insya-Allah siap. Okey. Macam yang kecil ni kita buat untuk kalau kata untuk cenderahati, kita boleh buat lah contoh macam kat depan tu kan. Ini merupakan salah satu cenderahati lah. Kalau kita berkunjung di negeri Kelantan ini, WOW bulan merupakan salah satu keunikan kebudayaan yang boleh kita jadikan sebagai cenderahati untuk kita bawa pulang kan. Okey, Cik T, saya biarkan Cik T untuk teruskan untuk membuat WOW bulan dekat sini. Okey, saya nak sambung borak dengan Pak Ngah sebenarnya. Dan Pak Ngah, tadi kita dah dengar macam-macam pengalaman daripada Pak Ngah dan juga Cik T sendiri. Jadi harapan Pak Ngah lah untuk generasi muda di negeri Kelantan ini untuk meneruskan legasi pembuatan WOW bulan ni. Saya berharap yang golongan muda ni belajarlah. Belajar sebab kalau dia orang tak belajar, benda ni akan pupus. Dan kalau dia pergi rumah pun saya bersedialah untuk nak ajar dia orang tu. Sekarang ni Pak Ngah ada membuat kelas untuk anak-anak muda. Secara formal tu taklah, tapi adalah dia orang pergi hari minggu ataupun cuti sekolah. Biasa cuti sekolah ni orang belah luar lah. Macam Kuala Lumpur, Terengganu. Okey, itu merupakan peranan kita semua kan untuk kita mengekalkan, melestarikan kesenian dan kebudayaan yang cukup unik yang menjadi identiti kepada negeri Kelantan ini iaitu WOW bulan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ngah dan Cik T atas kongsian pada pagi ini. Sangat menarik, sangat indah lakaran dan juga timbalan untuk WOW bulan ini. Okey penonton, sekarang ini Pak Ngah, Cik T, kita nak bawa penonton ke tempat satu lokasi yang sangat menarik iaitu tempat viral di Kelantan. Kita tak payah nak melancong ke luar negara sebab dalam negara pun banyak tempat-tempat yang indah sebenarnya. Dan kali ini kita akan kongsikan kepada anda keindahan kawasan ladang ternak lembu tenusu yang dikelilingi alam semula jadi yang sangat mempesonakan. Jadi sama-sama kita saksikan. Ketereh maju itu hakikat, ketepikan apa yang ganggu bukan. Hebat, hebat, ketereh hebat. Kelantan memang terkenal dengan pelbagai keunikan tersendiri. Makanan, permainan, kebudayaan masyarakat pelbagai kaum serta destinasi menarik menjadi tarikan pelancong domestik maupun antarabangsa untuk ke sini. Jika sebelum ini daerah Kuala Krai masyhur dengan train Tudabung, tidak kurang menarik di daerah Pasir Putih yang popular dengan kawasan pelancongan di Jeram Mengaji. Terletak kira-kira 6 km dari Selisin dan 22 km dari Bandar Pasir Putih. Lokasi ini menjadi bualan selepas keindahan panoramanya tular di media sosial kerana suasananya dikatakan persis Kundasan Sabah. Siapa sangka kawasan hutan yang dulunya tidak dikenali kini mampu menarik ribuan pelancong setiap hari, khususnya pada hujung minggu dan cuti persekolahan. Pelancong domestik mengambil kesempatan berlibur, lebih-lebih lagi selepas kerajaan membenarkan aktiviti rentas negeri baru-baru ini. Ladang tenusu milik SRZ Ternak yang diusahakan secara persendirian ini paling mendapat perhatian pengunjung. Pengurusnya Nik Syazwan Najmi Sukri, 21 tahun berkata, idea membuka kawasan ternakan lembu tenusu kepada orang ramai tercetus hasil lawatan bapanya, Sukri dari Kundasan, Sabah. Bermula dengan 2 ekor lembu, kini ladang seluas 80 ekar ini mempunyai 37 ekor lembu tenusu yang diimport dari Australia dan New Zealand. Saya amat bersyukur Alhamdulillah lah kerana kerajaan bagi untuk rakyat retah negeri apa. Alhamdulillah perniagaan pun mungkin bertambah maju.
Menurut Najmi, waktu terbaik untuk bersuah foto ialah 7 pagi, memandangkan ketika itu suasananya masih diliputi kabus tebal. Selain mengambil kesempatan untuk bergambar di belakang saya ini, orang ramai ataupun pengunjung yang datang ke Jeram Mengaji ini juga berpeluang untuk menikmati pelbagai produk susu segar dari ladang yang disediakan oleh SRZ Tenak ini, termasuklah susu lembu berperisa, susu kambing, dadah dan juga yogurt. Dan yang terbaru merupakan SRZ Ice Cream yang menjadi antara tarikan pengunjung ke Jeram Mengaji di Pasir Putih ini. Pada sebelah pagi juga, pengunjung berpeluang melihat puluhan lembu tenusu meragut rumput di kawasan ladang ini dan pemandangan itu saling tak tumpah seperti berada di New Zealand. Lembu-lembu itu akan dilepaskan di satu kawasan lapang sebelum kembali semula ke kandang apabila mentari muncul. Sangat baguslah, banyak sangat attraction dekat sini, budak-budak pun seronok, banyak aktiviti yang boleh dibuat dekat sini lah. Boleh tarik apa tahu kata pelancong. Ya, pelancong betul, dia dapat tingkatkan lagi ekonomi kawasan sinilah kata. Lepas tu kawasan kampung sini pun akan dapat manfaat juga. Perasaan saya tertarik sebab saya memang suka nature dengan haiwan-haiwan yang ada, memang menarik minat lah. Kuda antara ternakan lain yang menjadi tarikan pengunjung ke Jeram Mengaji ini. Sungguh menyeronokkan apabila saya buat pertama kalinya dapat menunggang kuda apabila aktiviti menunggang kuda ini yang disediakan oleh Persada Start Farm di Jeram Mengaji ini, dan ini antara aktiviti yang paling digemari khususnya kanak-kanak yang disediakan hanya pada hujung minggu. Pengurus stable Persada Start Farm, Nizam Shiraz Nazri, 18 tahun berkata, terdapat 10 ekor kuda disediakan kepada orang ramai yang berkunjung ke sini. Sejak berusia 5 tahun, remaja ini sering mengikuti bapanya menunggang kuda dan kini dia menjadikan hobi tersebut sebagai punca pendapatan utamanya selepas menamatkan alam persekolahan. Menurutnya, kuda polo dikenali sebagai tapung ini antara haiwan kesayangan yang sering mendapat perhatian daripada pengunjung untuk bergambar. Jangan orang perut menurut dan kira ya pernah pergi Australia, dia belajar dia jaga kuda. Satu lagi tarikan di sini ialah Jeram Mengaji Agro Resort yang berkonsepkan agro pelancongan, antara lokasi menarik yang bakal diangkat sebagai kawasan pelancongan di Kelantan. Selain menawarkan keindahan panorama semula jadi, air sungai di sini juga turut dianugerahkan jeram yang jernih sesuai untuk aktiviti mandi-mandi dan rekreasi keluarga. Ketiga ini kerja-kerja menaik taraf pelbagai kemudahan sedang giat berjalan dalam memastikan keselesaan pengunjung. Secara keseluruhannya, jajaran belantara seluas 200 hektar di Jeram Mengaji juga dijadikan laluan untuk pelbagai kegiatan sukan lasak dan ekstrim seperti endurance, berbasikal dan juga motocross. Apa yang pasti, pengalaman yang saya kutip sepanjang hari semasa sesi penggambaran di sini adalah sesuatu yang cukup indah untuk dikenang. Jadi, bagi anda yang belum sempat berkunjung ke sini, boleh merancang untuk bercuti bersama keluarga dan nikmati momen-momen indah yang hanya terdapat di Jeram Mengaji Selising, Pasir Putih, Kelantan. Kenangan itu sudah pasti akan terpahat di sanubari sepanjang berada di negeri Cik Siti Wan Kembang. Majidah Ismail, selamat pagi Malaysia. Itu hakikat, ketepikan apa yang ganggu bukan. Hebat, hebat, ketere hebat. Pasti memang hebat lah, sebab kalau sini, kalau di Kelantan ni memang banyak tempat yang viral, tapi yang ini tak perlu nak diviralkan lagi disebabkan memang wanita dan keusahawanan sememangnya dah dikenali popular dari dulu, memang sinonim sekali. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjut tentang wanita dan keusahawanan ini bersama dengan Puan Mazwani Ardila Arifin, belia contoh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi kita cerita pasal wanita dan juga keusahawanan. Secara umumnya, bagaimana dari segi perkembangan dan juga progres bidang keusahawanan di sini, khusus di Ketereh, dan bagaimana ia berkembang dari masa ke masa? Okay, sebenarnya seperti mana kita semua sedia maklum, wanita dengan usahawan adalah memang sinonim dan juga kita tahu majoriti peniaga adalah di kalangan kaum wanita. Jadi begitu juga di seluruh Kelantan, kita tengok peniaga-peniaga yang berjaya adalah lahir daripada kaum wanita daripada negeri Kelantan. Di Parlimen Ketereh juga, kita semua sangat beruntunglah kerana kita memiliki seorang wakil rakyat iaitu ahli Parlimen Ketereh yang berhormat Tan Sri Anwar Musa, kerana beliau begitu cakna terhadap
usahawan-usahawan wanita muda, terutamanya dari segi bantuan-bantuan yang dihulurkan, terutamanya dari segi suntikan modal, bantuan-bantuan keperluan barangan untuk perniagaan, seterusnya bantuan dari segi kemahiran dan juga latihan-latihan. Jadi keprihatinan di bawah Kementerian SDM Malaysia sendiri sebenarnya telah membuatkan perkembangan keusahawanan khusus bagi kalangan wanita itu sangat berkembang dengan pesatnya di Ketereh khususnya. Dan kalau kita boleh kongsi juga, sewaktu pandemik banyak perkara yang terhalang. Dari segi aktiviti keusahawanan, bagaimana ia dialihkan untuk memastikan bahawasanya wanita-wanita ini dibela dan dapat meneruskan bidang mereka dalam pada usia kita dalam digitalisasi ini. Okey, dalam keadaan pandemik COVID baru-baru ini memang tidak diakuilah sedikit sebanyak agak terkesanlah peniaga-peniaga, tetapi apa yang saya tengok, wanita-wanita muda ini dia kreatif dari segi berniaga, terutamanya dia berniaga secara online. Mana mereka membuat perniagaan secara platform media sosial dan menjual barangan secara menghantar COD ataupun membuat post. Jadi peniaga-peniaga tetap boleh menjalankan perniagaan secara online. Ya, maknanya mereka di Ketereh ini, wanita-wanita di Ketereh ini memang sudah terdedah dengan segala-galanya dalam kerana talian. Kursus sentiasa diberikan, terutamanya dari segi digital ekonomi, di bawah agensi-agensi, terutamanya di bawah SKMM pun banyak juga membantu. Ya, dan dari segi aktiviti keusahawanan golongan wanita, adakah dilakukan secara kerap dan diberi tumpuan khusus di Ketereh ini? Ya, di Ketereh ini memang kita banyak melakukan aktiviti, contohnya kursus-kursus secara online, digital marketing, cara untuk mempelajari cara untuk menyediakan perniagaan dalam platform online dan juga untuk memasarkan produk-produk itu. Okey, dan pastinya persaingan yang sihat dalam kalangan wanita-wanita di Ketereh ni khususnya memang ini digalakkan. Jadi apa antara langkah ataupun pelan yang difikirkan sangat sesuai yang akan dilakukan dalam masa yang terdekat ini dan juga pasca daripada kita nak beralih pada endemik nanti bagaimana? Kita lihat wanita-wanita muda ni yang berniaga, mereka sentiasa diberikan pendedahan, terutamanya apabila kita sekarang masuk dalam fasa endemik, sudah mula boleh start berniaga, tetapi masih mereka menggunakan platform media untuk terus berniaga. Jadi kita menyediakan pelbagai kemudahanlah untuk membantu mereka supaya mereka dapat berniaga dengan baik. Okey, baik. Dan kalau di Ketereh ini sendiri, wanitanya memang banyak kepada aktiviti ataupun keusahawanan yang berkaitan dengan kesenian ataupun makanan sebenarnya. Ya. Yang mana satu yang lebihnya? Banyak barang-barang sebenarnya lebih kepada barangan produk lah, barangan produk, kosmetik, ada yang membuat tudung, dan juga kuih-muih, makanan-makanan banyak dijual secara tempatan untuk di Parlimen Ketereh ini. Dan ada juga usahawan-usahawan yang berjaya sehingga dapat memasarkan barangan produknya ke luar negeri. Wow, okey. Jadi ini sangat menarik sebenarnya dan sangat memberi inspirasi kepada yang lain bahawasanya wanita dan keusahawanan itu boleh ke hadapan sebenarnya dan berada seiring dengan semua yang ada di di muka bumi ini dan di Malaysia itu khususnya. Dan yang paling utama adalah dari segi makanan-makanan tradisional itu tetap tidak pernah akan dilupakan. Jadi itu juga antara tumpuan yang diberikan di Ketereh. Kalau di Ketereh ni, apa makanan yang paling sinonim yang memang kalau datang ke sini memang kena makan? Biasanya kalau Ketereh ni kita ada satu zon nasi kerabu. Nasi kerabu. Memang ada nasi kerabu dan juga kuih-muih. Manisan-manisan apa? Manisan-manisan roti jala, lagi tahi itik, lompat tikam dan makanan-makanan Kelantan lah. Itu cerita pasal lompat tikam ni sebenarnya kita ada bersama dengan usahawan kuih lompat tikam dan juga usahawan kuih baulu. Awal-awal pagi tadi tu dengan cara tradisional yang dibakar sabutnya tu. Jadi lebih lanjut kita nak berkongsi dengan Munawar Azmi pada waktu ini. Silakan Munawar. Ya, Hani, negeri Kelantan Darul Naim ini cukup terkenal sebagai syurga makanan. Makanannya orang kata sedap doh. Dan hari ini kita nak belajar cara untuk membuat dua kuih tradisional. Pertama kali, kuih lompat tikar. Ataupun bagi yang tidak mengetahui, kuih lompat tikam. Jadi, untuk permulaan ni, saya bersama dengan Kak Limah di sini. Kak Limah, kenapa namanya dikenali sebagai kuih lompat tikar ni? Kenapa lompat tikam? Rasalah sebab kita orang dulu kan, aku
kerja semua nak cepat. Macam buat kuih ni dia kena buat tepung dia dulu. Kacau tepung ni kan. Tepung ni kita bubuh air dah pandan, air kapur, lepas tu tepung beras. Kita kacau lah. Kacau sampai dia pekat macam ni kan. Nanti lepas tu kena buat pulut ni pula. Pulut ni pulut macam kita pulut merah ni kan. Kita kukus ni. Ni akak yang kukus ni kan. Inilah hasil kalau lepas dikukus kan. Lepas ni kita santan. Kita akak kita pun santan. Lepas tu kita kena buat ni kepala ni pula. Last sekali kita kena buat air gula ni, air gula Melaka kan. Itu orang dulu dia tak ada nama nak bubuh. Mungkin dia bubuh terlompat sana terlompat sini jadi lompat tikam. Lompat sana lompat sini jadilah lompat tikam. Okey, selalunya di negeri Kelantan kuih lompat tikam ni dimakan ataupun dinikmati waktu bila? Selalunya makan bulan puasa lah. Bulan puasa dia berbuka puasa sebab dia kuih basah kan. Orang Kelantan dia suka kuih manis, kuih basah. Lepas tu lagipun sekarang ni tidak kira bulan puasa pun orang makan selalu lah. Kat pasar tu ada sentiasa orang jual. Itulah keunikan sekarang ni. Kalau dulu hanya waktu-waktu tertentu bulan puasa je kita boleh dapat kuih lompat tikam ni. Tapi sekarang ni setiap hari dah ada. Buat tempoh apa semua kan. Okey, dan kita tengok kalau berkenaan lompat tikam ini memang sangat menarik lah. Mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang tak pernah dengar langsung berkenaan kuih lompat tikam. Inilah hasilnya. Bukan ini saja. Kita ada satu lagi kuih tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Kelantan, iaitu kuih bahulu bakar. Jom kita kat sebelah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kuih bahulu tradisional ini kita bersama dengan Kak Yati dan juga Kak Sah. Okey. Mungkin boleh ceritakan keunikan kuih bahulu tradisional ni. Apa yang membuatkannya unik? Kak Sah dululah. Okey, Kak Sah. Kuih unik ni biasanya kat Kelantan sajalah ada bahulu ni. Sebelah luar tu dia bahulu cermat. Bahulu apa? Bahulu cermat. Cermat dia tak sama dengan sini ni. Kelantan dia lain sikitlah. Rasa dengan cara dia pun lain. Rasa caranya berbeza. Kak Eti cerita sikit dari segi tadi dah rasa cara dari segi prosesnya bagaimana keunikan? Prosesnya apa ni guna ni yang alatan tu, tapi kat sini kan yang macam ni lah, buat macam ni. Dia putih. Lepas tu kita campur dengan oren. Air oren. Lepas tu dengan air sama masuk pecahkan telur. Masukkan air oren tu, air oren tu. Lepas tu kita masukkan gula, kita putar lah. Itulah rahsia untuk buat dia jadi lembut kuih bahulu tu. Dia tak samalah dengan bahulu yang luar pada Kelantan. Jadi macam Kak Yati sendiri belajar dari mana? Kuih bahulu ni. Resipi arwah-arwah datuk nenek lah. Turun-temurun lah. Dari turun-temurun lah. Okey, dari turun-temurun. Inilah keunikannya. Saya difahamkan kebiasaannya kena ada sabut kelapa dekat atas ni kan. Tapi disebabkan kita berada di kawasan ni, kita tak naklah berasap-asap jadi tak nampak muka kita. Kat bengkel kami sana, kat bengkel kami menggunakan sabut kelapa. Berasap. Okey, penonton. Itu lagi menarikkan aroma. Kita dah dengar tadi keunikan dua kuih muih tradisional di negeri Kelantan, kuih lompat tikam dan juga kuih bahulu ni. Sebenarnya saya nak merasa kejap lagi, tapi sementara saya nak makan kuih tradisional dekat sini, ayuh kita saksikan salah satu lagi kesenian dan kebudayaan yang cukup unik di negeri Kelantan, iaitu wayang kulit. Yang istimewanya wayang kulit ini dipelopori oleh seorang toh dalang yang berbangsa Cina. Jadi kita nak bersama dengan Kak Limah sebelah sana. Kak Limah. Okey, Kak Limah, boleh ceritakan sikit Kak Limah, dari mana Kak Limah belajar membuat kuih tradisional lompat tikam ni? Belajar buat kuih lompat tikam ni daripada arwah nenek sebenarnya. Masa zaman remaja kan, Kak duduk dengan nenek kan. Jadi apa-apa benda pun dia yang ajarlah. Daripada zaman dulu kita tak guna tepung beras. Kita guna beras tu kita rendam, beras jawi kan. Kita rendam, lepas tu kita kisar. Kisar barulah bancuh kacau macam ni. Okey, itu perbezaan dulu dengan sekarang kan. Kalau sekarang ni tepung beras kita boleh beli dekat pasar raya. Sekarang kalau dahulu kena buat sendiri tepung beras kan. Okey, penonton. Kita dah dapat lihat dah ini yang dah siap penonton. Okey, dah dapat siap, memang berwarna-warni, memang cukup menyelerakan. Saya pun dah tak sabar sebenarnya nak merasa ni. Jadi sambil-sambil saya nak merasa ni Kak Limah, Kak Yati, apa kata kita saksikan bingkisan yang istimewa yang kami sediakan ini, iaitu wayang kulit Cina. Kita saksikan. Maju itu haki
Kalau Tan Sri ni kan, dia pergi kapal-kapal jadi dah kalau jauh. Tengoklah parlimen dia. Maju sungguh. Bandar air Kota Baru nak tengok dia masuk ke mana. Persembahan seni wayang kulit amat sinonim dengan masyarakat Kelantan. Persembahan seni menggunakan patung itu pada awalnya dikenali sebagai wayang kulit siam kerana pemerintahan Melayu Kelantan yang berasal dari Patani di negeri Siam. Walau bagaimanapun, ia dipercayai berasal dari Kemboja tetapi dibawa masuk ke Kelantan melalui Patani dan seterusnya tersebar dengan meluas di pantai timur semenanjung Malaysia. Menariknya di Kelantan, persembahan seni tradisional ini bukan sahaja dimainkan masyarakat Melayu namun turut menarik minat masyarakat Cina. Perkenalan Tok Dalang berbangsa Cina Kambung An 53 tahun atau mesra disapa Cik An dengan seni tradisi yang sinonim dengan masyarakat Melayu Kelantan itu sudah bermula sejak lebih separuh abad lalu, iaitu ketika anak kelahiran kampung Tok Kong, Ketereh itu mencecah usia 9 tahun. Mengikut Cik An, minatnya pada wayang kulit bermula selepas beliau selalu menemani neneknya menonton persembahan wayang kulit sebagai hiburan selepas menanam padi di kampung berkenaan. Apabila pulang ke rumah, beliau akan melukis watak itu dan menghasilkannya menggunakan kertas buku sekolahnya. Selepas itu, watak yang dihasilkan disimpan sebagai koleksi. Minatnya kemudian semakin berjambah apabila beliau mengambil peluang menonton persembahan wayang kulit oleh Tok Dalang terkenal Dolah Baju Merah dan memohon untuk diajar untuk menghasilkan watak dan menjadi Tok Dalang. Setelah menguasai watak Tok Dalang, beliau menubuhkan kumpulan Sri Cindayu yang terdiri daripada ahli keluarganya sendiri. Kebanyakan cerita yang dipersembahkan adaptasi dari kisah teladan dan epik dalam hikayat Sri Rama yang menghimpunkan cerita yang disadur dari epik Ramayana tradisi India. Melihat kepada patung watak-watak seperti Pak Dogol, Sri Rama, Hanuman yang dihasilkannya menarik perhatian kami. Cik An berkata dia mempelajari kemahiran melukis watak itu daripada arwah Tok Dalang Dolah Baju Merah. Mengulas mengenai penguasaan pelbagai suara mengikut watak yang dimainkan, katanya ia merupakan satu anugerah Tuhan yang tidak ternilai kepadanya. Meskipun identiti Tok Dalang tidak dikenali penonton, namun kebolehan menuturkan pelbagai suara untuk watak yang dipersembahkan mampu menarik penonton untuk mendengar cerita epik dan teladan yang menggunakan dialek Kelantan. Minatnya tidak terhenti di situ apabila semua ahli keluarga turut meminati seni wayang kulit, malah isteri dan anak-anaknya turut mahir bermain alat muzik dan patung wayang kulit. Bakat yang diwarisinya telah membawa beliau ke serata negeri termasuk Johor, Perak dan Thailand. Beliau berharap generasi muda perlu terus didedahkan dengan kesenian wayang kulit Kelantan. Jika mereka tidak meneruskannya, tidak mustahil seni tradisi ini akan berkubur dalam masa beberapa puluh tahun lagi. Wayang kulit ni saya harap-harap jangan hidup pupuh lah. Hak tu ya sabit kita pun bangsa lain kita tolong hidup ke wayang kulit ni. Harap kata akhirat tu ada orang ambil ni alih wayang kulit ni, jangan duk mati dekat jalan ni. Hak tu harapan kita sebab seni ni bukan hanya untuk diwarisi, malah kita kongsi bersama. Beliau berkata demikian selepas mengadakan persembahan di mini panggung yang dibina khas di Kampung Bukit Akar, Kota Baru. Kebiasaannya, generasi tua lebih berminat dengan cerita yang disampaikan, manakala penonton muda melihat persembahan sekadar hiburan. Sementara itu, Setiausaha UMNO bahagian Ketereh, Tarmizi Musa ketika ditemui menyifatkan pasukan Sri Cindayu yang diketuai oleh Cik An sebagai lambang perpaduan dalam komuniti setempat. Dalam kawasan Parlimen Ketereh, kita ada pasukan wayang kulit yang dimainkan oleh warga bukan Melayu tetapi mempunyai pengaruh dan peminat yang cukup ramai. Dan kita dalam kawasan Ketereh sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama untuk terus memajukan dan mempertingkatkan warisan budaya ini. Maisarah Syafiin, Selamat Pagi Malaysia.
Ketereh maju itu hakikat, ketepikan apa yang ganggu bukan. Hebat, hebat, ketereh hebat. Hebat, ketereh hebat. Itu dia. Memang jadi senior hari ni kita dengar lagu tu walaupun kadang kita nyanyi taklah sedap dengan penyanyi tu. Sembang sikit. Tapi yang paling utama adalah segi hebat je kalau ada hebat je Ketereh ni dengan pembangunannya yang kita datang sini pun memang cukup teruja lah sebenarnya untuk kita lebih lanjut lagi berkaitan dengan pembangunan Ketereh bersama dengan adinda bungsu pada Tan Sri Ara Musa iaitu Tuan Haji Ahmad Termizi Haji Musa, pengurus Pusat Khidmat Amal Ahli Parlimen Ketereh Khadam. Singkatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tuan Haji, so pasti untuk permulaan ni mungkin boleh perkenalkan kepada penonton bagi Malaysia. Kita nak dengar berkenaan pembangunan di Ketereh ni. Jadi bagaimana latar belakang dan juga peranan Khadam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saya Haji Ahmad Termizi Haji Musa sebagai pengurus Pusat Khidmat Ahli Parlimen Ketereh, singkatannya Khadam. Dan pusat khidmat ini ditubuhkan adalah semata-mata untuk menjadi mediator, penghubung antara rakyat dalam kawasan dengan Yang Berhormat Tan Sri. Dan saya nak ucap terima kasih kepada RTM yang melaksanakan program Selamat Pagi Malaysia Citra Desa Ketereh. Di lokasi hari ini kita bersiaran di rumah Yang Berhormat Tan Sri sendiri. Dan saya ucap terima kasih kepada Saudara Munawar dan Saudara Hanim, selamat datang ke Kelantan. Sebagai pengurus pusat khidmat, saya adalah bertanggungjawab untuk menyempurnakan keperluan rakyat dalam kawasan yang berkait dengan tugas dan tanggungjawab Yang Berhormat Tan Sri sebagai ahli parlimen. Oleh kerana Tan Sri sebagai ahli parlimen sekarang ini menjawab sebagai menteri komunikasi dan multimedia, banyak berada di luar kawasan, tapi segala program yang melibatkan keperluan rakyat kepada Tan Sri diurus oleh Khadam. Dan saya dibantu oleh 3 orang pembantu dalam menyantuni keperluan rakyat, iaitu Puan Hajah Sabaria, Puan Marzuani Adila Arifin dan juga Saudara Saifuddin. Yang mana kami melaksanakan program-program yang berkait dengan menyantuni keperluan rakyat ni, istilahnya KBSM. Tapi KBSM itu bukan kurikulum bersepadu sekolah menengah. K ini adalah untuk hal-hal yang berkait dengan kematian dalam kawasan. So kita akan pergi ziarah, kita akan menyediakan keperluan seperti peralatan untuk mengurus jenazah, sehingga ke pengurusan solat jenazah dan sebagainya. Jadi semua kes kematian yang dimaklumkan kepada pusat khidmat, maka kita akan segera ambil tindakan. Yang kedua, B itu adalah untuk beranak, orang yang bersalin. Bersalin biasanya kita wakilkan kepada Khadam Puan Marzuani untuk pergi ziarah, menyantuni melawat ibu-ibu yang melahirkan anak ini. S itu adalah untuk sakit demam. Kalau sampai ke pengetahuan kami, mana ada orang dalam kawasan yang uzur, sakit atau warga emas, maka mereka itu dilawati. Kami bertiga ataupun kami berpecah untuk melawat, menyampaikan salam Tan Sri sebagai ahli parlimen dan menyampaikan sedikit sumbangan bagi meringankan beban atas kesakitan itu, maka itu diurus oleh kita. Dan yang ketiganya lah KBSM, kita di kenduri. Kenduri ada saja orang yang berkenduri dalam kawasan kita, maka apabila dimaklum kepada Khadam, kita akan beri bantuan sokongan. Pertama, 2 guni beras untuk membiayai perbelanjaan kenduri dia. Jadi semua ini adalah diurus oleh pusat khidmat. Selain daripada saya bertanggungjawab untuk menyempurnakan permohonan rakyat dalam kawasan, setelah dipersetujui oleh Tan Sri, kita akan bawa kepada ICU untuk pembangunan, pembinaan prasarana dan sebagainya. Itulah khidmat Khadam. So, Khadam itu sendiri dari segi istilahnya adalah orang suruhan. Khadam tu Pusat Khidmat Amal Datuk Anwar Musa. Sebab dulu belum Tan Sri lagi kan. Datuk Anwar Musa tu dijadikan Khadam. Jadi orang suruhan tu adalah kami yang bertugas di Khadam lah untuk melaksanakan. Jadi itu peranannya sangat besar sebenarnya untuk menyantuni rakyat khususnya di Ketereh ini. Jadi kalau di segi aspek kalau kita boleh ceritalah kejayaan, pencapaian yang telah pun berada di bawah Khadam sendiri, bagaimana pula?
Sepanjang yang khadam ditubuhkan, kita sebenarnya mengurus kawasan Parlimen Ketereh ini berkeluasan 141 km persegi dengan bilangan penduduk kurang lebih 150,000 dan bilangan rumah yang menetap dalam kawasan Parlimen Ketereh lebih kurang dalam 20,000 buah rumah. Jadi oleh kerana dalam musim sekarang ini musim pandemik COVID-19, perkara pertama yang telah diarahkan oleh Yang Tan Sri ialah memberi perhatian dan kecanaan kepada keperluan masyarakat dalam kawasan yang terkesan kerana COVID-19. Sepanjang COVID-19 ini kami telah 7 kali salurkan bantuan kepada penerima. Kalau ikut kepada rekod yang saya ada, pada Mac 2020 kita telah edar bakul makanan kepada keluarga miskin sebanyak 5,423. Kemudian pada Mei 2020 sejumlah 10,364 yang kita edarkan. Julai 2020 bantuan kepada penggerak masyarakat 4,100. Oktober November 2020 bantuan kepada semua isi rumah dalam Parlimen Ketereh berjumlah 15,228 buah rumah yang telah kita edarkan. Barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, tepung, kecap, sardin, susu, gula dan sebagainya lah. Dalam 12 atau 13 item. Dan jumlah keseluruhan yang telah kita belanjakan untuk bantuan COVID ini dalam 7 siri edaran kurang lebih 4.2 juta yang telah kita belanjakan. Di samping itu, oleh kerana musim COVID ini, Yang Berhormat Tan Sri telah mengarahkan khadam supaya kita adakan program galakkan orang dalam kawasan untuk mengambil vaksin. Jadi kita telah adakan program 10,000 warga Ketereh untuk vaksinasi pada bulan Ogos hari itu. Yang kita berbelanja hampir 1 juta juga. Semua itu adalah peruntukan yang diberikan oleh Tan Sri untuk khusus pada rakyat Ketereh. Selain daripada itu, kita juga melaksanakan permohonan-permohonan rakyat dan masyarakat dalam Parlimen Ketereh dari segi nak pembinaan prasarana, menurak semula jalan-jalan kampung, dia orang minta jembatan, dia orang minta wakaf, dia orang minta gelanggang sukan, baiki rumah orang miskin. Di samping itu, kita juga telah menjantuni pelajar-pelajar dalam kawasan Parlimen Ketereh yang berjaya ke IPT. Dalam 2 minggu lepas saya telah berjumpa dengan kurang lebih 140 orang pelajar. Kita berikan sumbangan peribadi Tan Sri kepada mereka sebagai anugerah kerana kejayaan ke IPT. Jadi semua itu adalah dilaksanakan oleh khadam setelah mendapat arahan dan persetujuan daripada Yang Berhormat Tan Sri. Itulah antara perkara yang dilaksanakan pada peringkat kami di khadam. Pada fasa ini sebenarnya kan pelan pemulihan negara asal satu faktor adalah pemvaksinan yang tinggi. Kerana itulah sebelum ni Tan Sri kata pakat cucuk vaksin belakang set kita. Itu memang tagline-nya. Itulah. Kita dah dengar banyak sebenarnya pencapaian daripada khadam dan juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat. Inisiatifnya sangat menyeluruh daripada KBSM tu tadi, daripada kenduri, daripada kematian dan juga bantuan semasa COVID. Dan ianya merupakan satu pendekatan yang dekat dengan masyarakat dan rakyat daripada Tan Sri sendiri. Jadi Tuan Haji boleh kongsikan, tadi kita dah dengar lagu Hebat Hebat Ketereh Hebat. Kita nak tahu apa cerita di sebalik Ketereh Hebat tu. Parlimen Ketereh ini sebenarnya kita amat beruntung lah kerana kita punya pemimpin Yang Berhormat Tan Sri sebagai ahli parlimen, disokong oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mat Alwi sebagai adun di Kuala Nas, yang kedua-duanya daripada Parti BN. Kemudian ada 2 dun lagi adalah diwakili oleh Parti PAS. Dan dalam kerja soal mengisi keperluan rakyat ini, kita tanpa mengira fahaman politik kepartian. Dan kita lah antara parlimen di Kelantan ni yang amat mengutamakan soal mufakat nasional dan pembangunan kerjasama yang dibuat bersama-sama. Jadi kita ada tagline kita tersendiri di Parlimen Ketereh, iaitu Ketereh Koridor Ilmu, Rakyat Bersatu dan Ketereh Maju. Jadi tagline ini menjadi prinsip dalam pelaksanaan urusan kerja buat kita untuk pembangunan di Ketereh. So untuk melaksanakan 3 tagline ini tadi,
Tan Sri telah menggariskan gerak kerja kita berasaskan kepada 3 lajur. Satunya ialah lajur keagamaan. Untuk jadikan kita maju, kita mesti majukan dari segi peranan keagamaan. Jadi untuk majukan keagamaan ini, kita pertingkatkan kemudahan rumah-rumah ibadat, yang mana kita ada kurang lebih 40 buah masjid dan surau, yang sebahagian besarnya adalah masjid mukim, yang mana kita berikan peruntukan khusus untuk meningkatkan kemudahan masjid. Sebab kita nak utamakan ruang solat yang sempurna, dapat beribadah dengan lebih baik. Makanya Tan Sri telah memberikan peruntukan yang besar. Kita telah siap membina masjid baru gantian kepada masjid lama sebanyak 8 buah yang melibatkan belanja lebih daripada 15 juta. Seperti masjid Masjid Becah Mulung, Masjid Peringat, Masjid Kapung Dendang, semua itu adalah masjid mukim. Dan kita juga telah memberi peruntukan kepada permohonan masjid untuk mempertingkatkan keperluan masjid dengan jumlah antara 50,000 ke 200,000 bagi setiap masjid secara bergili-gili. Setahun barangkali kita bagi 5 buah. Tahun depan bagi pula 5 buah. Yang jumlah begitu, jawatankuasa masjid boleh gunakan untuk mempertingkatkan kemajuan masjid. Kemudian untuk perkasakan juga laju agama ini tadi, Tan Sri sendiri telah menubuhkan pusat pembelajaran dan hafazan Al-Quran Tan Sri Anwar Musa. Yang ini sebut nama Tan Sri sebab masa itu dah jadi Tan Sri. Yang khadam ni dulu masa itu masih lagi datuk. Jadi ini khatam lah hari ni. Ini khatam. Khatam. Yang besok kita akan bersiaran daripada khatam. Yang mana khatam ni pusat pembelajaran Al-Quran. Yang sekarang ni kita ada pelajar kurang lebih daripada 250 orang daripada pelbagai peringkat. Mereka datang belajar Al-Quran secara percuma. Yang semuanya ditanggung oleh Hormat Tan Sri. Kita ada dari segi qiraati, kita ada dari segi membetulkan tajwid pembacaan Al-Quran, melatih menjadi imam, dan yang paling mendapat sambutan ialah bertaranum. Yang mana pelajar-pelajar kelas taranum Al-Quran di khatam ni dah ramai di antaranya yang berjaya dalam tilawah di peringkat negeri dan sebagainya telah mendapat kedudukan dalam tilawah peringkat negeri. Itu dari segi laju agama. Yang kedua adalah kita juga telah bawa semua imam dalam parlimen Ketereh ni untuk mengambil pengalaman berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masya-Allah. Sri bawa semua 40 parlimen ni, ahli imam dalam parlimen untuk menunaikan umrah bersama-sama dengan beliau. Ambil pengalaman berada di tanah suci, melihat suasana di Masjidil Haram, kemudian kita pergi ke Masjid Nabawi dan melawat berziarah di sekitar tanah suci Mekah untuk beri pengalaman kepada semua imam. Semuanya adalah ditanggung oleh Tan Sri. Di samping itu imam juga kita berikan mereka ni seragam. 2 helai jubah setiap tahun untuk dipakai sewaktu mereka bertugas, dan imam juga diberi bantuan peribadi untuk perbelanjaan, mengurus masjid, mengurus keperluan-keperluan masa waktu Covid dan sebagainya, terutamanya untuk kutipan zakat di musim hari raya dan sebagainya. Tan Sri beri sumbangan peribadi kepada saya imam. Alhamdulillah. Itu untuk memperkasakan lajur agama. Alhamdulillah. Seronoknya walaupun kita bahagia di tempat sendiri, rasa nak pindah sini dah. Itulah beruntung jadi orang bukan. Ini dengan Munawar datang ke Kelantan. Di Parlimen Ketereh. Yang kedua ialah lajur pendidikan. Di Kelantan dalam Parlimen Ketereh kita jadikan sebagai hub pendidikan. Yang mana di Parlimen Ketereh ini ada Kolej Matrikulasi Kelantan, ada dalam Parlimen Ketereh. Politeknik Kelantan, Politeknik Kota Baru yang telah sekian lama wujud di dalam Parlimen Ketereh. Kita ada Kolej Komuniti, kita ada Pusat Giat Prima, Pusat Giat Mara Prima yang telah siap dengan harga lebih daripada 5 juta yang ditangguh tu sebab Covid, sepatutnya dah buat operasi pun. Kita ada 2 lagi pusat giat mara, satu di Ketereh dan satu lagi di Nelampuri dalam kawasan parlimen kita. Kita ada 22 buah sekolah rendah yang beberapa buah sekolah telah muncul sebagai juara dalam akademik kurikulum di peringkat kebangsaan juga. Kita pernah lahirkan pasukan yang berjaya dalam sepak takraw. Lahir daripada sekolah rendah di Ketereh. Juara silat
Peringkat kebangsaan. Banyak juara yang dilahirkan di Ketereh ni. Itu juga segi pencapaian akademik. Dan kita ada juga 10 buah sekolah menengah, termasuk sekolah-sekolah agama yang menjadi sekolah kawalan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Mana pelajar daripada luar daerah pun datang belajar di sini. SMK Agama Melo. Kita ada sekolah agama bantuan rakyat di Peringkat. Antara sekolah SBK terbaik di Kelantan. Alhamdulillah. Ketereh hebat tu. Ketereh memang betul-betul hebat, Tuan Haji. Kita sendiri akan sentiasa berikan sokongan dan kerjasama kepada program sekolah ini untuk memperkasakan pendidikan, kerana khusus ianya adalah kelangsungan kepada keperluan rakyat. Itu yang kita dengar sebagai inisiatif yang dekat dengan rakyat, memperkasakan keagamaan dan juga pendidikan demi pembangunan di Ketereh ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Tarmizi Haji Musa, pengurus Pusat Khidmat Amal Ahli Parlimen Ketereh Khadam. Betul. Sekarang ni kita nak berehat seketika ni. Lepas ni kita nak cerita pasal batik pula. Batik Kelantan. Jadi semuanya seketika nanti dalam Saat Pagi Malaysia Ketereh hebat. Okey, keunikan batik seni warisan kita ni sememangnya kalau pergilah ke Pantai Timur ni kan, di Kanu ke, di Kelantan ke, memang kena bawa balik batik. Jadi batik kedua-dua ni cukup berbeza dari segi desainnya, dari segi keunikan cantingannya. Jadi kita bersama dengan anak muda kat sebelah kita ini, pewaris bagi seni batik di negeri Kelantan ini. Jadi kita bersama-sama dengan Sofia Syariha, usahawan batik kita, dan juga kita ada di sana tu sedang buat demo canting batik itu Puan Rosaniza Zakaria. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, boleh tengok tak kita berlatar belakangkan juga dengan kaftan. Ini memang bayangkan kalau kat rumah cantik-cantik berlakon dengan pakai kaftan yang desain ni cukup menarik dan cantik. Dan kalau kita boleh kongsi sikit Sofia sebagai anak muda, generasi muda yang mewarisi batik Kelantan ni, cerita sikit keunikan, keistimewaan perusahaan batik yang dibuat dan diwarisi sampai di tahap Sofia di sekarang ni. Bagi saya, keunikan batik di Kelantan ada keunikan sendiri. Dan matlamat saya adalah untuk membawa generasi muda, menarik generasi muda untuk mengenali lagi batik. Jadi cara saya adalah untuk mengkaji dan mengkaji cita rasa orang muda fashion sekarang dan cuba kaitkan dengan batik sekarang. Tapi tradisional tetap tradisional. Kita akan tetapkan unsur-unsur tradisional batik dan sama dengan generasi muda. Jadi itu dia, yang tradisional tu memang tetap akan diterapkan dan akan dikekalkan, tetapi perlu ada satu unsur moden supaya anak muda pun boleh tertarik. Dan bila cakap pasal unsur moden ni Sofia, boleh kongsi sikit tak apa antara desain-desain, kalau kita bagi contoh juga ada kat belakang kita tu kan, yang memang anak muda suka, memang akan beli punya lah. Contohnya saya akan macam kita menggunakan combination warna yang sesuai dengan golongan muda dan desain-desain yang tidak crowded sangat. Kita cuba untuk samakan cita rasa batik dengan cita rasa orang muda. Yelah, kalau tengok belakang tu lah sebab dengan butterfly-nya, dengan warna-warnanya yang memang pilihan orang muda lah. Kalau orang kata kalau kita ni kalau kata kaftan tu memang yang berusia saja yang pakai, tidak, sekarang ni orang muda pun memang suka pakai sebab warnanya semua memang cukup menarik. Dan apatah lagi kalau dari negeri Kelantan ni mempunyai desain yang tersendiri. Jadi sambil-sambil tu kita boleh tengok, kalau tengok ni Sofia, kalau ikut proses dibuat tu untuk siapkan satu-satu tu, contohlah berapa lama tu boleh siap sebenarnya? Depends on biasanya dalam sehari dah siap satu. Satu hari dah boleh siap sebenarnya. Jadi itu antara yang menariknya lah bila kita buat, dan kita boleh juga buat aktiviti mencanting juga di sini. Okey Sofia, sebagai seorang generasi muda, apa sebenarnya yang Sofia mahukan industri batik ini sendiri supaya kekal dan juga berterusan dari mungkin sebab Sofia ni ada generasi baru pula nak ikut Sofia sendiri. Macam mana? Macam saya rasa batik tetap batik. Kita kena still menetapkan unsur-unsur tradisional batik. Kita tetap. Cuma kalau boleh nak untuk generasi akan datang akan lebih meminati meminati kegiatan batik. Okey, dari segi harganya pun berbeza juga kan Sofia? Kalau paling murah tu kita boleh dapat berapa? Paling murah dalam RM60. RM60. Kalau paling mahal sekali tu? Paling mahal dalam
800. Pun ada juga. Ya. Disebab kain pun lain Kain pasang. kan. Kita ada kaftan, kita ada baju kurung, kita ada macam-macam. Depends itu on dia. inilah. Jadi kalau nak beli dengan Sofia, nak pergi tengok hasil tangan dekat belakang ni semua ni, nak beli kat mana kita nak pergi ni Sofia? Boleh layari our Facebook account, Facebook page, Jantik Butik. Dan boleh terus order. Jadi mudah saja sebenarnya, dan yang paling penting kunjungan anda ke negeri kerana sekarang cari dalam talian online pun boleh sebenarnya. Tempah saja mana yang berkenan dan anda boleh dapatkanlah seni batik idaman anda menerusi fabrik-fabrik yang ada dekat belakang kita ni. Anda boleh pilih sebenarnya, bersantai ke rumah pun memang kena cantik belaka lah. Okey, jadi kita nak tengok sini. Puan, boleh kongsikan sedikit ni namanya cantingan apa ni, desain apa ni? Ni kita panggil desain kerawang. Kerawang. Okey, kalau Puan boleh kongsikan sedikit dari segi prosesnya, alat-alat yang digunakan tu macam mana pula? Dia ada pewarna. Mula-mula kita canting dengan lilin dahulu. Lepas tu barulah kita colour dengan pewarna. Okey, dari segi warna, pemilihan warna tu bagaimana pula? Ikut kita punya cita rasa juga kalau kita nak buat sendiri? Ikut cita rasa kita. Konsep hari ni warna dia dipilih sebegitu sebab apa? Saja-saja kan ni? Saja-saja. Okay. Saya nak cuba, boleh saya beri sana sekejap? Kita nak cuba-cuba sekejap. Okey, ajar saya macam mana caranya tu. Ini warna ni. Okey, letak je kat situ ya? Jangan keluar dari lilin tu. Dia kalau ikutkan dia tak akan terkeluar, tapi kita jangan sampai melebihi lah kan. Jangan keluar itu. Maklumlah kan. Tangan seni tak berseni ni. Tu dah nampak sini cantik dah. Okey, kemudian kita nak warna apa pula? Lepas tu kita colour latar belakang dia ni. Okey, macam mana? Tunjukkan cara dia. Yang ni kita nak main warna apa? Dia ada macam mana ni? Macam ada. Okey, kalau yang ni sekejap je lah siap. Tapi kalau untuk design seperti kalau kita nak siapkan kaftan. Kaftan tu lama tak? Sekejap je. Canting pun dalam 10 minit macam tu. Lepas tu lepas kita canting, kita colour. Kita biarkan dia kering. Lepas tu barulah proses untuk merebus. Sekejap ajalah sebenarnya prosesnya. Okey, sambil-sambil tu kita tengok apa yang seterusnya. Letak colour ni, letak kat tepi-tepi macam ni. Ini nak memenuhi semua ruang yang ada ke ataupun dekat sisi tu je? Kita nak shading di tepi dia je. Okey, kita tengok dulu macam mana Kalau ikut pengalaman Kak Izani memang lamalah. Ada 20 tahun. Ada, dah lebih kot. Lebih daripada 20 tahun. Itu dia. Ni istimewa untuk kami untuk Selamat Pagi Malaysia. Istimewa dari Ketereh ni. Ini design untuk kami. Boleh balik, kita boleh frame kan. Kita pun boleh tempah sebenarnya kan. Boleh. Tak ada masalah. Cantiknya. Saya tengok pun bersinar. Nadi Suri Pagi. Itu dia. Okey, boleh buat sendiri. Dan seperti mana yang Sofia kongsikan tadi. Kita buat sekali Sofia, macam mana kita nak dapatkan info lanjut. Kalau ada yang nak buat sendiri ke, nak buat aktiviti canting ke. Boleh layari Facebook page Jantik Butik dan terus tekan link WhatsApp. Okey. Jadi kat situ senang saja sebenarnya untuk anda dapatkan dan boleh bagi tahulah. Boleh kita boleh pilih kata saya nak design macam ni, saya nak warna boleh. Kita boleh nak reka sendiri design dan kita buatkan. Tak ada masalah dan masanya bercepat sebab prosesnya pun tak ambil masa yang lama kecuali kalau orang minta. Ada tak yang minta saya nak gini, saya nak gitu? Ada. Pelik-pelik pun ada? Ada. Okey. Macam-macam ada. Apa antara yang paling pelik dan susah? Susah ada yang nak ikan. Lepas tu ikan dah spesifik tak? Ikan sotong. Macam-macam. Itu dia. Tapi permintaan tetap akan dipenuhi. Yang paling utama. Jadi bolehlah seperti mana yang telah dibawakan tadi, layari laman Facebook yang telah dibawakan oleh Sofia Syariha, usahawan batik kita. Dan kita ada yang Kak ni memang pengalaman lebih daripada 20 tahun. Itu Puan Rosaniza Zakaria yang buat dengan kita demo cantik baik. Kita nak tengok penghujung siaran nanti bagaimanakah hasilnya. Okey, kita nak berehat seketika untuk melihat keadaan cuaca sepanjang tempoh 24 jam ini. Kat sini yang bersinar cahaya hebat. Hebat-hebatlah kat Ketereh ini. Dan kita akan kembali lagi selepas itu bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia at Ketereh. Dan selamat pagi Malaysia. Baik, pada ketika ini negara kita terus menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam.
Dan pada ketika ini juga terdapat satu kawasan yang mana menerima pengaruh angin yang agak kencang di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan, di perairan Condor dan juga Reef North, yang mana angin bertiup sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lob bergelora kategori pertama di kawasan perairan ini, Condor, Reef North dan juga layang-layang. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 2 November 2021 dan harus diingatkan, keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan rekreasi laut. Baik, kita akan beralih ke paparan radar bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, bagi Semenanjung Malaysia, alhamdulillah di kebanyakan negeri dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Di pantai timur buat masa ini dalam keadaan yang agak mendung. Baik, pada ketika ini hujan di satu tempat kini sedang berlaku di kawasan pantai, di kawasan laut di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Begitu juga di bahagian Selat Melaka Utara menyebabkan pesisir pantai di negeri Kedah. Baik, memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timuran. Baik, hujan yang berlaku di kawasan perairan ini akan perlahan-lahan bergerak memasuki ke kawasan daratan. Baik, jadi menjelang ke lewat pagi nanti, negeri Kelantan, Terengganu akan menerima hujan di 1-2 tempat. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Begitu juga di negeri Sarawak. Namun di negeri Sarawak pada ketika ini hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di kawasan pedalaman, menyebabkan di bahagian Kapit dan juga di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Hujan ini insya-Allah akan beransur tidak lama lagi. Baik, pada petang nanti hujan berserta robot petir kita jangkakan masih lagi akan berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, namun ianya lebih tertumpu di bahagian pantai timur, di utara dan juga di bahagian pedalaman menjelang ke lewat petang. Bagi negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat kita jangkakan akan berlaku di bahagian Tawau dan juga di bahagian pedalaman, manakala di negeri Sarawak pula hujan berserta robot petir pada petang nanti akan berlaku di sekitar kawasan pedalaman melibatkan di sekitar Limbang, Miri, Kapit dan juga di bahagian Seri Aman. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wah, beruntung Hani dapat melihat sendiri demo bagi mencanting batik ini. Ini kita boleh saksikan penonton. Istimewa. Hani, seronok Hani Istimewa batik untuk Citra Desa Ketereh Kelantan. Wow, cukup unik dan cukup indah kita lihat tadi Amjad. Memang inilah kita katakan sebagai seni warisan kita, diberi nafas baru dan batik Malaysia cukup dikenali bukan saja di Malaysia tapi di peringkat antara
antarabangsa. Cakap berkenaan hebat ketereh ni, ada satu lagi. Belia kita yang memang sangat hebat, pencapaiannya sangat mengagumkan. Jadi kita perkenalkan kepada anda, iaitu Muhammad Amjad Rifai Muhammad Nazi. Belia contoh, belia permata Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Amjad, saya sebenarnya dah dengar tadi apa pencapaian Amjad. Mungkin penonton nak dengar jugalah apa pencapaian Amjad. Mungkin terlebih dahulu latar belakang Amjad sebelum ni sekolah dekat mana, Amjad? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amjad Rifai bin Muhammad Nazi. Saya berumur 18 tahun. Dan sebelum ni saya bersekolah di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Dan saya juga merupakan salah seorang graduan batch kedua Akademi Bola Sepak Mutadahari di Pahang. Dan sekarang ni saya mengikat kontrak bersama pasukan Piala Presiden UiTM FC, dan saya menyambung pelajaran di UiTM Shah Alam dalam jurusan Sport Management. Okey, itu sedikit latar belakang berkenaan Amjad lah. Okey, sekarang ni Amjad, kita nak tahu apa antara pencapaian. Amjad ni sangat muda tau penonton. 20 tahun ya Amjad? 18 tahun. 18 tahun, tapi pencapaian dia kita dengar sendiri. Boleh kongsikan Amjad. Okey, kalau nak cakap pasal pencapaian tu terlalu banyak lah daripada sekolah rendah tu. Tapi pencapaian saya tertinggi dalam sukan ni di peringkat antarabangsa. Saya mewakili pasukan remaja kebangsaan untuk kejohanan-kejohanan peringkat antarabangsa. Antaranya pada darjah 6 saya pergi ke Jepun. Form 1 tu saya dah pergi ke India. Form 2 saya antarabangsa di dalam Malaysia. Form 3 tu saya pergi ke jelajah Eropah. Jelajah Eropah di Jerman, Belgium dan Holland. Kalau bab belajar, saya mendapat gurusan 6A lah dan SPM sebelum ni. Dalam UPSA dulu straight A, 5A kan? 5A. Dan tahun saya tu last PMA 7A. Wow, inilah penonton yang kita katakan sebagai belia contoh. Memang sangat memberi inspirasi Amjad ni. Sebab apa? Ianya berjaya bukan saja dalam bidang akademik tapi juga dalam bidang sukan. Amjad dah berapa lama terlibat dalam bidang sukan ni? Kalau nak cakapkan, saya mula bermain bola sepak pada umur 8 tahun. Pada itu saya bakat saya digilap oleh coach Yusri Cik Lah. Yang sebelum ni merupakan coach pasukan Kelantan lah sebelum ni. Kemudian kemuncak saya dalam bola sepak ni pada umur 12 tahun. Saya mendapat pemain terbaik kejohanan MSSM peringkat kebangsaan. Kemudian saya mendapat panggilan lah daripada pegawai MSN untuk mewakili pasukan remaja kebangsaan. Wow, sangat mengagumkan. Saya tak berhenti-henti cakap wow. Memang banyak sangat pencapaian Amjad. Amjad, jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton lah. Mungkin ada anak-anak muda dekat luar sana yang terinspirasi dengan cerita Amjad ini. Jadi bagaimana Amjad sendiri menyeimbangkan antara bidang akademik dan juga bidang sukan ni? Okey. Kalau nak cakap pasal persediaan saya time SPM, pada waktu pagi kami akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah sehingga pukul 2.30. Lepas tu petang tu ada kelas tambahan. Kelas tambahan daripada pukul berhenti solat Zuhur dulu. Lepas tu 3.30 sampai pukul 5 macam tu kelas tambahan. So malam baru kita orang jalin latihan lah. Di gym ke ataupun di padang lah. Kemudian kalau nak ulang kaji pelajaran tu tengok keadaan. Sebab lepas training mesti letih kan. Letih, kalau study pun tak masuk. So saya tidur dulu. Dan saya bangun sebelum subuh tu. Solat tahajud. Lepas tu study. Lepas tu azan tu subuh. Solat subuh. Study lagi sampai pukul 7. Lepas tu sebab kita orang masuk sekolah pukul 8. Pukul 8 tu pergi sekolah lah. So tu antara satu saya punya jadual lah. Rutin saya. Jadual yang sangat padat dan berdisiplin. Itu antara matlamat untuk menyeimbangkan bidang akademik dan juga bidang sukan ni lah. Okey, Amjad sekarang ni berada dengan UiTM FC. Jadi posisi mana Amjad? Pertahanan. Wow, Amjad ni memang sangat hebat lah Amjad ni. Amjad, untuk mula-mula dulu terlibat dalam bidang bola sepak ni, Amjad sendiri nak beralih kepada bidang sukan bola sepak ni secara serius. Apa pandangan awal daripada mak dan ayah? Okey. Pada awalnya
mak saya agak was-was lah. Sebab saya dapat result 5A dari UPSR tu. Dan saya menolak 3 sekolah yang ternama jugalah di Malaysia ni. Antaranya kalau di Kelantan, sekolah menengah sains Faris Petra, sekolah Alam Shah dan sekolah MCKK lah. Tapi macam ayah saya pula, dia ikut atas minat saya. Atas minat saya, tapi dia ada pesan lah. Kalau nak main bola boleh, tapi pelajaran letak nombor 1. So apa-apa yang jadi dekat bola sepak, belajar akan backup lah. Okey, kita nak dengar juga Amjad sebagai seorang tokoh ataupun belia muda ni. Jadi apa antara nasihat yang Amjad ingin sampaikan kepada anak-anak muda, generasi belia di luar sana berkenaan minat mereka terhadap sesuatu bidang, khususnya dalam bidang sukan, supaya tidak mengabaikan bidang akademik? Amjad. Pesanan saya cuma 4 benda lah. Saya berpegang pada 4 benda. First, doa. Doa ni termasuk dengan solat lah. Solat 5 waktu. Jangan tinggal. Busy macam mana pun, kelas, apa training, tapi jangan tinggal lah solat ni. Dan kedua, usaha. Sebab kita dah pilih laluan ni, usaha untuk apa ni, capai matlamat kita tu lah. Ketiga, ikhtiar. Macam saya sendiri, saya ikhtiar untuk banggakan keluarga saya. Alhamdulillah. Balas jasa kedua ibu bapa saya. Dan ketiga, ikhtiar saya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap atlet sukan ni. Terutama sekali bola sepak lah. Dan keempat, tawakal lah. Apa-apa pun yang terjadi, contohnya kalau dalam sukan injured ke, dalam belajar gagal ke apa, jangan putus asa lah. Berserah je lah. Okey, itulah nasihat 4 tips diberikan oleh Amjad kepada generasi muda di luar sana, belia-belia di luar sana, untuk kita berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Dan Amjad, kita dah dengar Amjad dah banyak terbang ke negara-negara luar, dah sampai ke negara Eropah, negara matahari terbit, Jepun, dan sekarang ini kita nak tengok juga Amjad gasing terbang. Iaitu salah satu permainan tradisional yang cukup unik di negeri Kelantan. Sama-sama kita saksikan bikisan yang cukup menarik ini. Maju itu hakikat, ketepikan apa yang ganggu bukan. Hebat, hebat, ketere hebat. Gasing uri atau lebih dikenali sebagai gasing terbang merupakan permainan tradisional yang tersohor dalam kalangan rakyat negeri Kelantan. Kami berkunjung ke rumah penggiat gasing terbang Ismail Muhammad atau lebih mesra dikenali Aben No Gasing di Binjai, Kota Baru bagi mengetahui lebih mendalam mengenai permainan tradisional ini. Menurut Aben No, permainan ini bukan hanya dimainkan oleh golongan berusia, namun ia turut diminati remaja dan golongan muda disebabkan corak permainannya yang menguji kemahiran si pemain. Gasing yang dilontarkan terpelanting dari arena gasing yang dipanggil bong. Ketika itulah pemain yang bertanggungjawab sebagai penyokok perlu tangkas menangkapnya dengan menggunakan sebatang kayu penyokok. Menariknya, permainan gasing ini mampu berpusing bagi tempoh yang lama, iaitu menghampiri 3 jam. Ya, gasing ni rekod kita buat lah. Pasukan kita ni namanya Pasukan Kebaca Ayu. Pasukan Kebaca Ayu buat ni rekod paling tinggi sekali 2 jam 48 minit. Jadi kau nyumbang di musim lama tu atas segi pembuatan dia, teknologi pembuatan lah. So, yang kedua pun cara kita cari balancing dia. Jadi nak buat hebat lah juga. Uniknya, gasing terbang berbanding gasing tradisional yang lain adalah dari segi ukurannya. Gasing terbang mempunyai diameter kira-kira 15 cm dan beratnya adalah 4 kg. Selain bahagian sisi luar gasing mempunyai lilitan timah bagi memastikan gasing mempunyai berat yang sesuai supaya mampu berpusing lebih lama. Kalau gasing pakoh tu kita pusing tak pakoh, kita pusing tak pakoh. Tapi gasing ni tak boleh pakoh. Masa ni pusing. Lepas tu kita ambil dia tu, kita letak atas lopok, atas dia pusing ni. Kita tengok berapa lama dia pusing. Jadi keutamaan dia pusing dia nak tengok. Berapa lama dia tahan gitu ya. Beza banyak lah gasing pakoh tu dia kayu saja. Gasing ni dia campur dengan timuh lagi.
Ismail berharap permainan tradisional Melayu ini terus dipelihara supaya ia tidak lapuk ditelan zaman. Kalau di sini ada lagi lah. Jadi benda kau ni kita kata nak pupuh, tak pupuh, nak pupuh, tak pupuh, ada yang. Kalau kita kira nak pupuh tu lama dah kata pupuh dah kasih. Tapi ada lagi sampai hari ni. Jadi Mela ni betul-betul sayang lah. Mela ni kita kena jaga gitu. Papa jaga gitu lah. Siapa dia sehat selama mana. Gasing terbang kini bukan hanya dimainkan dalam pertandingan. Malah ia merupakan satu warisan negara yang unik dan penting dalam menarik kedatangan pelancong. Noalia Ramli, Selamat Pagi Malaysia. Ketereh maju itu hakikat. Ketepikan apa yang ganggu bukan. Hebat, hebat, ketereh hebat. Ni kali ni memang cukup istimewa. Sebabnya apa tahu? Kalau kita tengok masyarakat pelbagai kaum di Kelantan ni, dengan logat Kelantan ni memang tak asing sekali. Tadi saya pasal gasing terbang. Kalau Munawar, kecek Kelantan, terbang semua. Itulah ni. Itu kita nak belajar kecek Kelantan hari ni. Dan kalau dulu kan ni, kalau saya kecek Kelantan, kawan-kawan saya cakap, mu ni kecek Kelantan ada bau budu. Ada bau budu? Bagus sangatlah macam mana tu. Macam mana tu? Okey, jadi kita nak tanyalah kepada tetamu-tetamu kita tentang logat Kelantan ni. Jadi kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi DBP, dan kita juga ada Cik Ramli Absalam ataupun Cik Awal, penggiat seni kita ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logat Kelantan ada budu tak? Tadi mana? Ada bau budu. Ada bau budu. Okey, hebat lah. Okey, kita nak tahu jugalah bagaimana, apa antara asas untuk kita belajar logat Kelantan ni. Jadi macam mana? Baik, sebelum saya bui kepada sahabat saya Cik Aran ni, saya nak beritahu bahawa kualiti sesuatu bahasa ni dia bergantung pada 4 perkara. Okey. 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, kekayaan. Dalam Kelantan kita memang kaya. Kaya sungguh. Kaya sungguh. Yang kedua, kekuatan. Okey, kaya macam kuat. pengacara sebut tadi, kebanyakan orang yang mari Kelantan dia cuba bercakap bahasa Kelantan kerana bahasa Kelantan itu kuat. Kekuatan. Yang ketiga, kejelasan. Jelas dari segi bentuk kata dia. Okey? Jelas dari segi bentuk kata dia, jelas dari segi kosakata dia dan sebagainya. Dan yang keempat, kesantunan. Santun. Orang Kelantan kita sangat santun. Kau lagu mana Cak? Betul. Memang betul. Sopan santun, percakapan pun dia ada sopan santun. Sopan santun. Betul dia. Seperti ambil contoh lah. Contoh. Kata ambil contoh. Kalau kita bahasa di kita aku ataupun mu. Kata ganti nama. Kata ganti nama. Ya. Kita bahasakan diri kita aku, tapi untuk kampung-kampung kita, kampung kita boleh kita bahasakan aku. Tapi bila kita jumpa dengan luar, kawan. Cakap dengan tua, kita. Ataupun orang. Cakap dengan tua, ambo. Tingkat untuk kata ganti nama dia. Itu maksudnya kesantunan. Ada kesantunan. Itu dia. Itu yang kata ada kekayaan, kekuatan. Lepas tu tadi tu kita ada apa dah? Kita punya kesantunan. Jadi sebab itulah tu. Dan kejelasan. Jadi itu kekuatan dan keunikan logat Kelantan ini. Jadi mungkin kita boleh belajar sedikitlah secara asas. Penonton juga mungkin boleh belajar bersama kami untuk kita bercakap kecek Kelantan ni. Nanti datang kat Kelantan bolehlah kecek Kelantan. Orang cakap ni kalau kita datang kat Kelantan ni boleh kecek Kelantan. Nanti kita beli barang dapat murah sikit. Betul. Dan kalau kita tengok di Kelantan itu sendiri memang logatnya pun lain-lain kan. Jadi kalau orang Kelantan kita tahu dah ini mu mesti dari Kota Baru ke, dari Pasimah ke. Apa beza dia? Cuba sikit. Kita contoh perkataan. Kita ambil satu perkataan. Kalau di Kota Baru Zin. Okey, atap Zin tu. Tapi kalau di Pasimah dia panggil sejing. Sejing. Jadi ada perbezaan sebutan. Kalau di kawasan Bukit Maruk ni, kalau kita tanya sesuatu dia jawab ya. Tapi di Kota Baru he. Dia ada kelembutan. Kawasan bandar tu ada kelembutan. Bahasa dia. Dia cara kawasan yang menentukan
persebut-sebut. Penetapan sementara terbaru. Kalau nak jawab, kita nak jawab iya, kita jawab hair. Itu lembut. Itu soal percakapan. Kecek. Soal makan pula. Dia sebenarnya lain. Di Kelantan ni bila sebelah pagi, kita nak makan nasi belau. Bila tengah hari nasi belau pagi tu kita tak boleh makan dah, tak lalu. Bekok dah tak sedap. Untuk nasi tengah hari. Tengah hari makan apa? Makan nasi tengah hari makan nasi biasa lah. Nasi biasa lah. Nasi pagi tu dia lain. Dengan sup, dengan kuah lain. Apa dengan ulang pula. Terus rasa nak makan. Sabar ni. Mudik malam mesti tak boleh makan. Mudik tak makan dah malam. Dia makan tengah hari. Makan tengah hari. Itu maksudnya bahasa ada kaitan dengan budaya juga. Bahasa ada kaitan dengan budaya. Itu perkaitan di antaranya. Macam Tuan Mushin sendiri selaku daripada DBP sendiri. Apa antara inisiatif-inisiatif lah untuk memperkasakan dialek ataupun logat Kelantan ni? Untuk pengetahuan masyarakat lah. Kami di Kelantan FM telah selama 15 tahun memperkasakan dialek Kelantan dengan rancangan kayanya bahasa kita. Kaya bahasa kita. Dah 15 tahun tu agak lama jugalah. Dan dari bahasa di pustaka apabila kita buat rakaman secara langsung ini, mereka akan buat transkripsi untuk buat buku dialek Kelantan. Setakat ni dalam proses beberapa buku dah keluar berkaitan dengan dialek Kelantan. InsyaAllah akan dikembangkan dari satu masa ke satu masa. Ya, banyak program, banyak usaha dibuat sebenarnya untuk memelihara. Tetapi rasanya tak susah pun. Saya rasa generasi muda pun memang dah kecek Kelantan semua. Jadi tak ada masalah. Okey, ajar kami satu ayat yang wajib kita sebut kalau mari kat sini. Buat ujian saya dengan Munawar. Kita ada dengar siapa lagi lebih dengar macam Kelantan. Itulah dia. Mana yang lagi lebih banyak bau bulu? Bagi satu contoh ayat untuk kami. Ayat untuk kami kecek. Untuk kecek Kelantan. Ya, saya bujak. Okey. Contoh. Jangan lupa untuk saksikan Selamat Pagi Malaysia esok. Okey, macam mana? Okey. Dalam dialek Kelantan ke? Dalam Kelantan. Debar lah pula. Okey. Jangan lala. Tengok TV Selamat Pagi Malaysia esok. Jangan lala. Tengok TV Selamat Pagi Malaysia esok. Ingat tu dah. Esok tu Selamat Pagi Malaysia tu. Okey. Macam mana tadi Cik Habib? Ingat tu dah. Esok Selamat Pagi Malaysia. Ingat tu deh. Tengok Selamat Pagi Malaysia. Mana yang bunyi lagi original? Macam dua-dua tak je. Belum lulus lagi. Kita kena belajar lagi. Kena menuntut lagi lepas ini. Okey. Jadi dalam pemeliharaan tu memang berterusan sampai lebih bila. Dan kita tengok generasi muda memang tak ada masalah untuk kerja Kelantan. Sampai kita ni kalau memang Kelantan, memang kita cakap automatik. Walaupun bunyi dia cuma beberapa kosakata yang lama tu generasi muda dia tak tahu. Kosakata lama tu macam mana? Contohnya perkataan se'eh. Se'eh tu apa? Se'eh maksudnya kita kembung perut. Makan banyak. Makan banyak. Okey. Makan belauk banyak sangat se'eh. Jadi generasi muda dia dekat pula dengan so'ong. So'ong mana pula? So'ong tu kembung perut. Kembung perut. Se'eh, so'ong. Satu lagi bohong. Bohong tu apa? Itulah. Itu kembung perut juga. Kembung perut juga. Ada angin banyak. Jadi nak tanya ni, mu se'eh ke so'ong ke bohong ni? Aduh, banyak ni luar hati dah belajar ni. Walaupun waktu kita singkat, tapi kita ada masa lagi. Esok kita akan bersiaran lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Istimewa bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Parlimen Tan Perdana Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia esok. Dan juga yang paling utama, kita akan bersiaran dari Kamp Putra Khatam. Jadi jangan lupa untuk saksikan Selamat Pagi Malaysia esok hari di Khatam. Kita akan berlokasi bersama dengan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan juga sekarang ni sebenarnya banyak persiapan kita sebenarnya. Ingat masa ni je ke? Keterih Kelantan ni. Jadi kita nak saksikan, kita nak kongsikan kepada penonton bagaimana persiapan kita di sebalik tabir Citra Desa Keterih Kelantan. Kita saksikan. Darilah tempat ke kota baru, niat di hati nak balik udang. Sungguh menarik bagi Melayu, seni asli indah dipandang. Sungguh menarik bagi Melayu, seni asli indah dipandang. Lenggak-lenggok tancapnya tari, joget Kelantan nama diberi. Pusingkan
Yeah. Pada kiriku pada kanan. Tu masuk terus. Kita terus masuk roh tu kan. Okey. Itu kita tadi di sebalik tabir Cita Desa at Ketereh Kelantan ni. Sekarang lagi kita dah nak perkenalkan kepada penonton satu lagi daya tarikan yang cukup unik, sangat dekat dengan kesenian dan kebudayaan negeri Kelantan. Betul. Ini dia kita bersama dengan Pok Cik Noh kita ni cakap nak kecek pasal kertuk kelapa Awang Selamat Bukit Marak. Jadi kita bersama dengan Cik Umar Nur Zakaria, pengurus kumpulan kertuk kelapa Awang Selamat Bukit Marak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cik Noh kita ni. Pak Cik Noh, dah berapa lama dah terlibat dengan kertuk kelapa Awang Selamat Bukit Marak ni? Macam mana boleh ada? Jadi, Pak Cik terlibat dalam baris seni ni start daripada umur 7 tahun. 7 tahun lama dah. Umur 7 tahun tu, arwah Pak Cik ni ajak bawa dah pergi pak main, tempat buat. Semua? Jadi, Pak Cik perhatilah orang duk buat tu, Pak Cik perhati. Dia buat lagu mana. Dia parahnya. Dia buat isi. Lepas tu dia cari kayu, dia ukir. Dia masuk. Dia masuk tu, lepas tu dia ketuk dah, dia paku. Dia paku. Apabila sudah siap habis tu, pergi buat main. Pergi buat main tu, jadi Pak Cik pergi sekali lah main tu. Dari umur 7 tahun sampailah dah ni? Sampai sekarang. Sampai sekarang ni. Kalau ikutkan nama ketuk kelapa ni, memang semua ni daripada kelapa asal? Daripada kelapa. Okey. Jadi ni semua yang dekat sini ni banyak. Asalnya dulu daripada sejarahnya tu dari mana? Tu boleh buat ketuk ni dia mari daripada burung. Dia burung latuk ni. Dia pergi apa kayu gonggo dia ketuk. Dia ketuk tu dia ada bunyi. Bunyi dia jamai dulu, orang jamai dulu dia musim padi ke. Musim padi ni dia buat halal burung. Burung makan padi dia buat halal burung. Lepas tu musim lepas menua tu kan. Cakap main ketuk lah. Boleh kata kau nak kapung lah. Ada. Maksudnya kat sini ianya bukan sekadar alat muzik semata-mata lah. Dia ada fungsinya sendiri untuk halau burung pun boleh. Nak menghalau burung tu ketuk bunyi dia gitu. Lepas tu Pak Cik pun apabila arwah orang tua ni meninggal, Pak Cik pun belajar buat sendiri. Ni baris sendiri Pak Cik belakang. Serbana ke, keretuk ke, gana dikir ke, Pak Cik buat sendiri belakang. Buat sendiri belakang? Ni buat sendiri ni? Buat sendiri. Jadi yang paling penting kita tengok bukan saja orang kata generasi yang terdahulu tetapi juga yang muda-muda kat belakang kita ni nampak juga. Jadi ini ni memang minat turun-temurun. Minat tu ya daripada tu lagi lah. Daripada tu lagi. Okey, sampailah ni. Sampailah hari ni kan. Jadi sekarang ni macam mana pelibatan anak-anak muda ni? Susah tak kalau nak mengajar untuk buat alat muzik ni ataupun untuk memainkannya? Jadi sekarang lala ni Pak Cik ajar belakang, anak cucu Pak Cik ajar belakang. Ni dia dekat tepak. Dia boleh dah tu. Dia boleh buat dah. Boleh buat dah. Pasal dia duk perhati. Pak Cik dia buat tu dia duk perhati. Alhamdulillah. Dia duk perhati. Jadi dah pandai lah. Dia pandai main. Jadi main tu Pak Cik atas belakang lah. Mana tempat pun atas belakang. Boleh kata kau dalam Kelantan ni boleh kata kau rata lah. Kok Patah. Di Terengganu. Itu dia. Dah di Melaka. Dah mengantar jauh. Tidak suka jual lah. Paling jauh kat mana Pakcik? Paling jauh pergi dekat paling mana? Jauh. Melaka. Jauh ke sana buat persembahan. Kuala Lumpur, Melaka. Jadi mana tempat orang jabat atas tu kan. Pergilah. Kena pergi main lah. Nampak. Kita mana bagi ke pembudayaan, pembangunan kesenian tu sendiri pun tradisionalnya juga dibawa merata-rata sebenarnya untuk diperkenalkan kepada umum tentang adanya ketuk kelapa ni. Nampak macam biasa-biasa simple tapi sebenarnya bila dah dialunkan tu memang terbaik. Nanti ada boleh tengok persembahan ni pada penghujung siaran nanti. Pak Cik, kita nak tanya, kalau nak hasilkan satu ni berapa lama? Ketuk kelapa ni? Dalam masa 20 hari siap. 20 hari siap? 20 hari siap. Kan kita tekun semati lah. Memang fokus orang kata. 20 hari tu memang terus je buat siap. Dapatlah buat ketuk kelapa ni dengan hiasan-hiasan, ada bunga-bunga dekat atas ni. Memang cukup unik menggambarkan kesenian dan kebudayaan negeri Kelantan ni. Lalu ada juga dapat tempahan untuk kenduri kahwin ke bagaimana? Dia untuk kenduri kahwin ada.
Ada juga. Ada duri kahwin, menyambut macam orang besar-besar kan. Orang besar. Lepas tu budak sekolah. Budak sekolah mana-mana you pun jadi hok giat dalam bahagian seni ni. Dia pergi cari pakcik. Sabah pun ada. Pulau Penang, Kedah. Pakcik ni kira popular lah orang cari nak belajar ketuk kelapa ni. Okey, pakcik kalau nak main muzik tu macam mana tu ni? Kalau kita orkestra lah muzik kan. Kita ada dia punya tulis tu skor dia muzik. Kalau dia gini ni main macam mana buat latihan tu? Mu nak ketuk apa? Ni nak bunyi ketuk apa? Gitu. Dia latihan tu kan mengikut atas lagu lah. Ikut lagu. Lagu. Dia pertama lagu masuk bahasa. Okey. Yang kedua tu kan masuk bahasa tu kadang lagu Hulu Balai lah. Lagu Hulu Balai. Lagu Hulu Balai. Lepas tu lagu biasa tu kan lagu Podogo, Tukar Dalai, Halo dan lain-lain lagi lah. Lagu-lagu yang memang dimainkan selalu. Tapi ada tak yang minta permintaan? Kata kami nak lagu yang moden. Lagu betul belajar. Ada. Ada juga. Boleh buat lah. Dia ketuk ni dia boleh masuk belakang. Dalam DK Barat dia boleh masuk. Semua boleh? Boleh. Dia boleh masuk belakang. Itulah keunikannya. Boleh masuk belakang. Pakcik cakap boleh buat semua lagu lah. Betul. Dan kita lihat sendiri dekat sini di belakang kita ada generasi-generasi muda kan. Alhamdulillah pakcik dah ada pelapis pakcik. Untuk meneruskan legasi yang sangat unik ini. Betul. Ketuk kelapa ni. Tapi saya rasa sangat berbangga juga sebab bila kita melihat bukan saja generasi terdahulu tapi yang muda-muda dekat belakang kita terbukti mereka pun ada kecenderungan dan juga minat belajar dan hari ini kita dah banyak belajar berkaitan dengan aspek kesenian, keusahawanan dalam kalangan wanita dan juga kita tengok tadi kita ada lompat tiket. Kita ada baulu. Kita ada wabulan. Kita ada cantik batik. Cantik batik kita pun dah nak siap dah. Tengok dari jauh. Kejap lagi kita nak tunjukkan kepada penonton kan. Lagi satu hari tadi kita dah belajar cara untuk membuat kuih tradisional tu kan. Sekarang ni kita tak sabar nak merasa sebenarnya lepas ni. Kejap lagi kita akan rasalah. Jadi macam ni lah. Kalau pakcik kalau ada sesiapa yang nak tengok persembahan saya nak jemput lah. Macam mana caranya pakcik? Macam mana caranya pakcik? Cara-cara dia jadi kita pergi lah. Ada persembahan tu jadi macam gelenggang seni ke apa-apa. Gelenggang seni tu kan. Dia ada jadual dia. Kita tengok jadual dia. Hari kita tu kita pergi lah. Okey. Senang saja sekarang ini pergi dekat Google, type je saja getuk kelapa Kelantan. InsyaAllah adalah terpapar Pok Cik Nur kita ini. Jadi itulah keunikan yang kita paparkan di negeri Kelantan. Ini di sebalik keterujaan kita di Ketereh Kelantan ini, lepas ni penonton juga dari pagi tadi tersenyum saja. Sebab apa ni semalam bajet 2022 banyak kabar gembira yang kita dapat ni. Tak ada golongan yang tercicir dalam bajet 2022 ini. Ya betul. Termasuk juga seperti kita bawakan awal tadi juga mana seni kreatif dan juga budaya tidak pernah akan dilupakan kerana ia untuk memastikan bahawasanya perjalanan masa depannya itu akan tetap dijaga dan dipelihara sampai bila-bila. Betul tu. Kita dalam sekarang ni dalam fasa pandemik dan nak beralih ke fasa endemik dan pastinya ramai cukup teruja dapat merentas negeri nak melancong ke sana sini dan Kelantan merupakan salah satu destinasi tumpuan lah. Jadi kita ingin mengingatkan sambil-sambil kita melancong itu jaga kawalan kendiri anda dan sila patuhi segala SOP yang telah digariskan dan juga kita promosikan sepenuh esok hari. Betul-betul. Dan masa sama jangan lupa sekali lagi kita nak buat-buatkan kita tadi dah buatkan juga mana esok Selamat Pagi Malaysia Ketereh Kelantan akan berkampung di Kamp Putra Khatam Ketereh dan begitu juga istimewa. Kita ada sesi yang cukup istimewa bersama dengan Yang Hormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Perdana Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jangan lupa esok kita masih lagi bersiaran di Kelantan. Masih lagi di Ketereh Kelantan. Banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami sampaikan kepada anda berkenaan keunikan di negeri Kelantan esok hari. Jadi kita nak ajar ni Pok Cik untuk bersedia untuk buat persembahan penutup siaran dalam Selamat Pagi Malaysia Ketereh. Hebat. Itu slogan kita dari pagi tadi. Okey, kita tinggalkan penonton dengan persembahan getuk kelapa. Sambil-sambil kita nak pergi sana ni. Sambil-sambil kita tengoklah apa yang ada. Okey, dan jangan lupa terus bersama kami di siaran ini dan teruskan bersama kami juga di TV1 untuk mendapatkan perkembangan dan juga informasi berita yang terkini dan esok kita ada pelbagai topik menarik akan kita kongsikan dengan anda semua. Okey, dan jangan lupa untuk singgah Ketereh ni lalu sini memang cukup cantik tempatnya. Sangat cantik. Seri Puri namanya.
Alhamdulillah. Ya. Jadi itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Jangan lupa esok sebelum 8 pagi dah bersedia depan TV untuk sama-sama kita menyaksikan hari kedua untuk Citra Desa Ketereh Kelantan. Ya, sebab pasal Seri Puri ni kan, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri bersama bersudi untuk membuatkan kita ni ada kat sini dan jadikan rumah Tan Sri sendiri, rumah Tan Sri yang telah berdiri pada sejak tahun 1991 sebenarnya sebagai set kami Kelas Lagi Malaysia. Okey, sekarang ni kita dah tengok dah Tuan Haji. Tak sempat kita nak merasa kuih bahulu. Tuan Haji dah dekat sana dah. Itu kuih bahulu tradisional lah ni. Okey, jadi kita pergi sana sama-sama itu kita persilakan Pak Cina untuk teruskan dengan bersembah ketuk kelapa. Sambil tu, jom kita pergi ke sana untuk makan kuih bahulu.